Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahimi bin Abdul Majid dari kelas DPHU 6C. Saya akan menerangkan sebuah tajuk iaitu aplikasi kaedah fiqh dalam zakat dan wakaf. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu zakat. Pengertian zakat dari segi bahasa ialah bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Manakala dari segi syarak pula, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Kita dapat lihat dari segi istilah syarak, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan supaya menyerahkan harta-harta yang berlebihan kepada orang-orang yang berhak. Orang-orang yang berhak menerima zakat mempunyai 8 golongan. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, mu'allaf. Yang keempat, amil. Yang kelima, ibnu sabil. Yang keenam, fi sabilillah. Yang ketujuh, gharim. Dan yang ke-8, riqab. Seterusnya, marilah kita lihat apa itu rukun zakat. Rukun zakat ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta yang mencukupi nisab dengan menamatkan kuasa pemilik ke atasnya dan memberi milik kepada orang miskin, iaitu orang fakir, serta menyerahkannya kepadanya ataupun diserahkan kepada orang yang mewakilinya, iaitu pemerintah atau al-jabi, pengutip zakat. Rukun zakat ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta yang mencukupi nisab. Orang-orang yang berkemampuan bolehlah menyalurkan bantuan tersebut kepada orang yang memerlukan ataupun menyalurkan kepada badan-badan kebajikan atau pihak-pihak yang berkewajipan seperti contoh lembaga zakat, pemerintah tempatan dan al-jabi, iaitu pengutip zakat. Kewajipan berzakat ini disertakan dengan dalil yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun, yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat. Jelaslah kita lihat di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berkemampuan untuk mengeluarkan zakat dan memberikan kepada orang-orang yang memerlukan supaya manusia tersebut akan beroleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat bin Jasni daripada kelas DPHU 6B. Okey, saya akan menerangkan syarat sah menunaikan zakat, iaitu yang terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama, niat. Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah. Okey, termasuklah dalam melaksanakan zakat. Okey, yang kedua, memberi milik, iaitu at-tamlik. Untuk sahnya pemberian zakat disyaratkan memberi milik, iaitu dengan cara diberikan kepada orang yang berhak. Okey, oleh itu tidak memadai, iaitu tidak sah setakat memberi guna, ibahah atau setakat memberi makan, tetapi ia mestilah dengan cara memberi milik. Okey, seterusnya saya akan menerangkan syarat wajib menunaikan zakat. Yang pertama, Islam. Okey, pemilikan harta mestilah seorang yang beragama Islam kerana zakat disyariatkan kepada orang Islam sahaja. Okey, golongan bukan Islam tidak diminta untuk mengeluarkan zakat kerana zakat adalah ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menzahirkan kepatuhan diri sebagai seorang hamba. Okey, yang kedua, merdeka. Bebas daripada cengkaman perhambaan. Isu hamba ini tidak timbul pada masa kini, tetapi syarat merdeka masih lagi dikekalkan oleh para ulama sebagai salah satu syarat wajib berzakat.
Okey, yang ketiga, milik sempurna. Pemilikan terhadap sesebuah harta hendaklah jelas di mana tiada orang lain yang berhak ke atasnya, melainkan dirinya sendiri. Dengan pemilikan sempurna, sesuatu harta tidak tertaluk kepada hak pihak lain. Okey, pemilikannya mampu mengendalikan harta tersebut secara bebas dan keuntungan daripadanya juga kembali kepada pemiliknya. Maka, tidak wajib zakat kepada harta yang tidak mempunyai pemilik tertentu atau dimiliki oleh awam seperti tanah wakaf, harta Baitulmal dan seumpamanya. Okey, yang keempat iaitu cukup nisab. Sesuatu harta yang dimiliki hendaklah mencukupi nisab, yakni paras minima yang menentukan sama ada wajib atau tidak sesuatu harta itu dikeluarkan zakat. Umumnya, setiap kategori harta mempunyai kadar nisabnya yang tersendiri. Misalnya, bagi zakat pendapatan, perniagaan, wang simpanan, saham dan emas, nisabnya adalah nilaian 20 mitkol, iaitu 85 gram emas. Manakala, nisab bagi zakat pertanian adalah 5 wasak atau ausuk. Bagi nisab zakat ternak adalah berpandukan ukuran ketetapan yang telah dinyatakan dalam nas hadis. Okey, yang kelima, cukup haul. Cukup haul bermaksud telah berlalu 1 tahun ke atas harta yang dimiliki dalam perkiraan tahun hijrah, iaitu selama 354 hari atau mengikut tahun Masihi iaitu selama 365 hari. Okey, pada asalnya, asas perkiraan haul adalah mengikut tahun hijrah. Namun, oleh kerana kebiasaan uruf, pada hari ini penggunaan tahun Masihi mengatasi penggunaan tahun hijrah. Maka praktis perkiraan zakat lebih tertumpu kepada kalender tahun Masihi. Okey, seterusnya, haul menjadi syarat dan penyelaras dalam sistem zakat. Persyaratan haul terhadap setengah harta adalah pendapat jumhur ulama dan sebahagian mereka menukilkan ijma'. Okey, namun ulama telah menetapkan bahawa persyaratan haul tidak meliputi seluruh sistem zakat, di mana ia disyaratkan kepada beberapa jenis zakat seperti emas, perniagaan dan ternakan. Manakala zakat pendapatan, pertanian dan rikas tidak disyaratkan haul. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Saya Muhammad Terima Zulfabli bin Muhammad Asri daripada kelas di PHU 6C. Saya akan menerangkan tentang kategori zakat. Zakat terbagi kepada 2 kategori iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Maksud dari zakat fitrah adalah zakat diri yang difardukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan Muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Zakat harta pula akan dibagikan kepada beberapa jenis harta. Terdapat 8 jenis harta yang dikenakan zakat. Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Emas yang diwajibkan zakat adalah dari jenis emas tulen, sama ada dalam bentuk jongkong, biji, wang, perkakas atau perhiasan rumah serta barang-barang kemas atau perhiasan seperti cincin, gelang, rantai dan seumpama dengannya. Zakat emas terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, emas pakai. Emas yang dipakai sebagai perhiasan walaupun hanya sekali dalam tempoh setahun. Yang kedua, emas simpan. Emas yang tidak digunakan atau dipakai walaupun sekali dalam tempoh setahun. Bagi emas yang bercampur dengan perkara yang lain seperti batu permata dan seumpama dengannya atau emas putih akan dikira zakatnya mengikut peratusan emas tulen sahaja. Kadar kiraan yang pertama, emas pakai wajib dikeluarkan zakat sekiranya berat emas tersebut melebihi uruf iaitu nilai kebiasaan pemakaian setempat. Kadar zakatnya adalah 2.5% dari jumlah keseluruhan nilai emas tersebut. Yang kedua, emas simpan wajib dikeluarkan zakat sekiranya berat emas tersebut menyamai ataupun melebihi 85 gram atau 25 mayam. Kadar zakatnya ialah 2.5% atas nilai keseluruhan emas tersebut. Seterusnya, perak pula yang diwajibkan zakat adalah dari jenis perak tulen, sama ada dalam bentuk jongkong, biji, wang, perkakas atau perhiasan rumah serta barang-barang kemas seperti cincin, gelang, rantai dan seumpama dengannya. Kadar kiraan perak
pula wajib dikeluarkan zakat apabila beratnya menyamai atau melebihi 595 gram atau 176 mayam. Kadar zakatnya adalah sebanyak 2.5% daripada nilai keseluruhan perak tersebut. Kedua, zakat galian. Secara asasnya, zakat galian atau dikenali sebagai rikas dan ma'adin adalah dari emas dan perak yang dijumpai oleh manusia dari perut bumi. Pembahagian zakat galian terbahagi kepada dua. Yang pertama, rikas. Segala harta benda, emas dan perak atau seumpama dengannya yang tersimpan di dalam bumi dan mempunyai tanda-tanda bahawa ia tersimpan sebelum kedatangan Islam sebagai contoh harta karun. Yang kedua, ma'adin. Hasil galian yang diperolehi dari perut bumi sama ada beku atau cair, diproses dan menghasilkan logam galian atau dalam bentuknya sebagai contoh emas, perak, biji besi dan lain-lain. Kaedah kiraan bagi ma'adin wajib dikeluarkan zakatnya bila terjumpa atau dijumpa. Tidak ada tempoh waktu haul. Harta ini perlu menemui dengan kadar wang sebanyak 85 gram emas atau 595 gram perak. Dengan kadar zakat adalah 2.5% dari jumlah keseluruhan harta tersebut. Kaedah kiraan bagi rikas pula, wajib dikeluarkan zakat dengan kadar 20% atas harta tersimpan atau harta karun yang dijumpai jika melebihi kadar wang sebanyak 85 gram emas. Ketiga, zakat pendapatan. Harta perolehan atau di dalam bahasa Arabnya disebut al-mal al-mustafad secara umumnya bermaksud apa jua usaha atau pekerjaan yang mendatangkan hasil kepada pengusahanya. Kategori al-mal al-mustafad terbahagi kepada tiga. Yang pertama, harta pendapatan gaji dan upah. Segala pendapatan yang diperolehi seseorang daripada majikannya hasil daripada usaha atau pekerjaan yang dilakukan untuk majikannya sama ada semasa berkhidmat, selepas berkhidmat atau selepas kematiannya. Yang kedua, harta hasil pekerjaan bebas. Segala pendapatan yang diperoleh seseorang hasil daripada pekerjaan yang dilakukan atau usaha sendiri tanpa ada kaitan dengan pihak lain dalam bentuk kerja bebas atau perkhidmatan profesional. Yang ketiga, harta hasil aset tetap. Harta yang tetap induknya tetapi boleh berkembang dengan mendatangkan pendapatan melalui sewaan atau jualan hasilnya. Kaedah kiraan zakat pendapatan pada asasnya adalah berdasarkan jumlah pendapatan kasar dari semua sumber pendapatan yang halal dalam setahun selepas dibuat tolakan had kifayah. Seterusnya akan didarabkan dengan 2.5%. Keempat, zakat perniagaan. Perniagaan atau dalam bahasa Arabnya tijarah bermaksud jual dan beli untuk mendapatkan untung. Semua jenis perniagaan wajib ditaksir zakat selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak sama ada perniagaan sendiri, perkongsian, korporasi atau lain-lain. Dalam kes perkongsian, zakat dikenakan ke atas jumlah keseluruhan nilai harta yang dimiliki oleh rakan kongsi. Nilai zakat yang dikenakan atas setiap rakan kongsi dikira mengikut nisbah modal yang disumbangkan oleh setiap individu yang menyertai perkongsian tersebut. Perbahasan fiqh yang mengklasifikasikan sumber zakat perniagaan kepada dua iaitu perniagaan berasaskan barangan seperti kedai runcit, pasar raya dan lain-lain. Selain itu, perniagaan berasaskan perkhidmatan seperti bank, bengkel kereta dan lain-lain. 5. Zakat saham. Zakat yang dikeluarkan ke atas pelaburan saham yang telah genap setahun dan cukup nisabnya. Syarat zakat saham adalah pelaburan yang halal dan menepati syarak. Kaedah kiraan. Yang pertama, saham berbentuk simpanan. Zakat dikenakan sebanyak 2.5% atas harga terendah dalam tempoh setahun. Cara pengiraannya adalah sama seperti kaedah pengiraan zakat wang simpanan. Dapatkan jumlah nilai terendah dalam tempoh setahun jika menyamai atau melebihi nisab darab dengan kadar zakat 2.5%. Yang kedua, zakat berbentuk jual beli. Zakat dikenakan sebanyak 2.5% atas nilai saham pada akhir tahun atau tarikh cukup haul. Keenam, zakat tanaman. Tanaman dan buah-buahan yang wajib zakat hanyalah yang menjadi makanan asasi manusia dalam keadaan biasa dan ia boleh disimpan dan tidak rosak. Antara jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ialah kurma, anggur, gandum, barli, beras ataupun padi dan sebagainya. Makanan yang dimakan sewaktu musim susah dan kemarau tidak boleh dianggap sebagai makanan asasi. Bagi negara Malaysia, zakat tanaman ini hanya dikhususkan kepada tanaman padi. Syarat zakat tanaman adalah hasil tanaman yang ditanam
oleh manusia, bukannya yang ditumbuh sendiri. Kaedah kiraan, dikenakan zakat sekiranya hasil tanaman itu menyamai atau melebihi 1000 kg atau 400 gantang Baghdad. Tanaman yang menggunakan tenaga manusia atau selainnya seperti binatang dan jentera atau dengan perbelanjaan yang banyak, maka zakatnya ialah 5% atau 1/20. Bagi tanaman yang menggunakan aliran hujan atau aliran air secara semula jadi, maka zakatnya ialah 10% atau 1/10. Ketujuh, zakat ternakan. Zakat binatang ternakan ialah zakat yang dikenakan ke atas binatang-binatang yang diternak daripada jenis lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan unta apabila sempurna syarat-syaratnya. Kaedah kiraan, zakat yang perlu dikeluarkan apabila bilangan ternakan melebihi kadar nisab seperti berikut. Yang pertama, lembu ataupun kerbau mencukupi 30 ekor atau lebih. Kambing ataupun biri-biri mencukupi 40 ekor atau lebih. Unta mencukupi 5 ekor atau lebih. Ke-8, zakat wang simpanan. Wang simpanan bermaksud wang yang disimpan di dalam akaun simpanan, akaun simpanan tetap, simpanan semasa, saham amanah serta lain-lain dalam bentuk simpanan. Antara contoh jenis-jenis wang simpanan, yang pertama, simpanan di institusi perbankan. Yang kedua, simpanan berbentuk pelaburan di institusi kewangan seperti amanah saham, tabung haji, KWSP, LTAD dan seumpama dengannya. Yang ketiga, simpanan di rumah. Kaedah kiraan, simpanan tetap, zakat 2.5% daripada keseluruhan simpanan tersebut. Untuk simpanan biasa, zakat 2.5% dari nilai terendah dalam tempoh setahun simpanan tersebut. Selain itu, zakat wang simpanan KWSP ataupun LTAD, caruman wang simpanan pekerjaan dan majikan ke dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, lembaga tabung angkatan tentera atau seumpamanya wajib dizakatkan apabila telah cukup syarat-syaratnya. Zakat wajib dikeluarkan serta-merta apabila pencarum mengeluarkan wang tersebut sama ada ketika bersara, membeli rumah dan sebagainya, dan jumlah pengeluaran tersebut mencapai atau melebihi nisab. Permulaan tarikh haul diambil kira apabila cukup nisab dan jumlah simpanan yang dicarum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ramzi bin Nazali daripada kelas di PHU 6A. Saya akan teruskan pada tajuk seterusnya iaitu Waqaf. Waqaf dari segi bahasa ialah berhenti ataupun menahan ataupun menghalang. Dari segi istilah pula, wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat. Di samping mengekalkan sumber fizikalnya. Untuk apa? Untuk kebajikan dengan niat. Yang memberi wakaf ni mesti ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis wakaf. Jenis-jenis wakaf ni ada dua. Yang pertama, wakaf ahli, iaitu wakaf keluarga. Yang kedua, wakaf khairi. Untuk akhirat dipanggil wakaf kebajikan. Dan wakaf kebajikan ini ada dua. Yang pertama, wakaf khusus, wakaf khas, iaitu khususlah. Yang bermaksud pewakaf mewakafkan hartanya untuk tujuan tertentu seperti membina masjid, sekolah agama dan sebagainya. Di sini diberitahu wakaf khas ni ia memberi sesuatu barang yang khusus. Diberitahu untuk buat apa dengan duit itu. Contohnya yang sekarang yang famous, wakaf Al-Quran. Biasanya orang letak nama, satu nama RM10. Iaitu maksudnya orang bagi wakaf tu hanya Al-Quran, hanya berbentuk Al-Quran. Iaitu adalah wakaf khusus. Yang kedua adalah wakaf am. Wakaf am ini pewakaf mewakafkan harta untuk tujuan kebajikan Islam semata-mata tanpa ditentukan tujuan khusus. Contohnya yang sekarang ni orang bank in duit hantar kepada Palestin dan sebagainya.
dia tidak bagi tahu duit itu untuk nak buat apa. Yang pasti duit itu untuk kebajikan umat Islam. Itu adalah wakaf am. Okey. Seterusnya saya akan pergi kepada rukun wakaf. Rukun wakaf ini ada 4. Yang pertama, pewakaf, iaitu waqif. Yang kedua adalah harta yang diwakafkan, iaitu mauquf. Yang ketiga, penerima. Mestilah bila dah ada pewakaf, mestilah ada penerima wakaf, iaitu mauquf alaih. Yang keempat last sekali ialah lafaz wakaf, sirah. Baiklah, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Rifki bin Amir dari kelas TPHU 6A. Saya akan terangkan syarat harta yang diwakafkan, mauquf. Terdapat 3. Yang pertama, harta yang bentuk kekal yang mempunyai nilai mengikut hukum syarak dan boleh diambil manfaat seperti tanah atau bangunan, saham dan lain-lain lagi. Yang kedua, harta tersebut mestilah dimiliki sepenuhnya oleh pewakaf. Bagi pewakaf disyaratkan berakal, sempurna akal fikiran dan waras pemikirannya. Yang ketiga, harta yang dapat diserahkan dan bukan hartanya ditahan, seperti harta muflis dan harta anak yatim. Okey, seterusnya syarat-syarat sah wakaf terdapat 3. Yang pertama, wakaf tidak dihadkan tempoh tertentu, maksudnya selama-lamanya. Yang kedua, tujuan dan maksud wakaf hendaklah jelas. Contoh, kepada siapa wakaf itu diberikan. Yang ketiga, wakaf dilaksanakan secara tunai tanpa syarat dan tidak ada khias. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.